Beli sendiri. Alright, kita mula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Okay, terima kasih kerana awak sudi masuk ke kelas pecutan kita malam ni. Okay, untuk malam ni kita akan go through tajuk bahan. Okay, tajuk bahan. Kalau dalam buku teks tu muka surat 141. Okay, so saya akan mainkan video kat YouTube ni. Awak tengok, awak akan fahamkan, nanti saya akan terangkan satu persatu. Okay. Wah, banyaknya barang-barang yang dijual di kedai ni. Semua berlainan jenis ni. Barang-barang ni diperbuat daripada bahan yang berbeza ni. Tapi, apakah sumber asas bahannya ya? Sumber asas bahan yang pertama ialah tumbuh-tumbuhan. Contohnya pokok getah. Bahan yang dihasilkan adalah getah. Contoh objek ialah tayar dan sarung tangan getah. Kedua ialah pokok balak. Bahan yang dihasilkan ialah kayu. Contoh objek yang dihasilkan adalah almari kayu dan kerusi kayu. Ketiga ialah pokok kapas. Bahan yang dihasilkan kapas. Contoh objek baju dan tuala. Sumber asas yang kedua adalah haiwan. Contohnya biri-biri. Bahan yang dihasilkan adalah bulu biri-biri. Contoh objek topi bulu dan sweater. Yang kedua adalah lembu. Bahan yang dihasilkan adalah kulit lembu. Contoh objek yang dihasilkan adalah kasut kulit dan sofa kulit. Yang ketiga adalah ulat sutera. Bahan yang dihasilkan adalah kokun sutera. Contoh objek yang dihasilkan adalah tali leher sutera dan kain sutera. Kokun ialah kelongsong daripada berbenang seperti sutera yang melindungi larva. Misalnya larva rama-rama atau telur, misalnya telur cacing. Sumber asas yang ketiga adalah petroleum. Contohnya minyak petroleum. Bahannya adalah plastik. Contoh objek yang dihasilkan adalah beg plastik dan botol plastik. Bahan yang kedua yang dapat dihasilkan daripada minyak petroleum adalah kain sintetik. Contoh objek baju hujan dan kemah. Petroleum ialah minyak berwarna hitam yang diperoleh daripada dalam tanah untuk dijadikan petrol dan bahan-bahan lain. Petroleum telah terbentuk daripada hidupan yang telah mati berjuta-juta tahun dahulu. Sumber asas yang keempat adalah batuan. Contohnya logam. Bahan yang dihasilkan adalah emas dan kuprum. Contoh objek yang dihasilkan adalah rantai emas, duit shilling dan barang pewter. Yang kedua adalah tanah. Bahan yang dihasilkan adalah tanah liat. Contoh objek mangkuk seramik dan batu bata. Pasir juga merupakan bahan yang dihasilkan daripada tanah. Contoh objeknya adalah cermin dan botol kaca. Okay, so tadi tu adalah sedikit tentang sumber bahan asas. Okay, saya share screen saya. Okay. Alright, ini dia muka surat 141. Okay, 141. Tajuk bahan. Tajuk ni mudah je sebenarnya sebabnya tajuk bahan ni dia ada di sekeliling awak. Awak memang hidup dikelilingi oleh bahan-bahan yang saya akan cerita sebentar lagi. Okey, kita pergi muka surat 142. Okey, sumber bahan asas. Di sekeliling awak ni ada pelbagai jenis bahan. Okey, dan bahan-bahan ini dihasilkan daripada
dihasilkan daripada beberapa sumber. Okey, macam dalam buku teks ni dia ada bagi tahu dekat awak ada 4 jenis sumber. Okey, macam awak tengok ni kan. Tengok sumber asas bahan, terdapat pelbagai objek yang digunakan dalam kehidupan harian. Of course, awak hari-hari akan gunakan pelbagai jenis objek. Untuk makan pun awak guna pinggan, cawan, nak menulis guna pensil, awak nak balik rumah naik kereta, naik motor, itu semua adalah objek-objek dalam dunia ini yang awak gunakan dalam kehidupan seharian. Okey, dan objek-objek ini telah dihasilkan daripada 4 jenis sumber asas kita panggil. Okey, apa dia sumber asas tu? Okey, tengok tumbuh-tumbuhan, haiwan, petroleum dan juga batuan. Ada 4. Okey, ada 4 sumber asas dalam topik tahun 4 ni, iaitu tumbuh-tumbuhan, haiwan, petroleum dan bantuan. Yes, batuan. Okey, kita tengok sumber asas yang pertama. Kita tengok sumber asas yang pertama iaitu tumbuh-tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan ni macam mana yang awak tahu adalah pokok-pokok lah. Okey, pokok-pokok. Macam dalam buku teks ni dia tunjukkan pokok-pokok. Okey, jenis-jenis pokok yang banyak digunakan untuk mencipta objek-objek yang awak gunakan hari-hari. Okey, contoh yang pertama ialah pokok getah. Pokok getah ni dia hasilkan apa? Dia hasilkan getah. Okey, pokok getah ni dia hasilkan getah scrap. Macam kita dekat Banting ni dah tak ada banyak pokok getah tau. Macam dulu waktu saya kecil dulu kan. Arwah nenek saya sebenarnya toreh getah tau dekat Kapal Endah. Saya duduk Kapal Endah dekat je dengan murid tu. Okey, dulu waktu saya kecil-kecil arwah nenek saya sebenarnya menoreh getah. Tapi macam saya rasa sekarang dah tak nampak pokok getah dah dekat sekeliling awak ni lah. Sekeliling saya pun tak nampak, apatah lagi awak kan. Tapi pokok getah tu dulu wujud tau dekat sekeliling kita kat kawasan Morib ni. Okey, so getah tu hasilkan apa? Yang pertama dia hasilkan tayar. Okey, tayar apa? Tayar kereta lah. Tayar kereta, tayar bas, tayar teksi, tayar lori. Okey, dia hasilkan tayar. Yang kedua dia hasilkan sarung getah. Okey, getah ni sifat dia adalah kenyal. Awak tahu kenyal kan, macam gulu getah kan, dia kenyal tau, dia anjat-anjat. So tayar, kenapa tayar gunakan getah? Supaya bila atas jalan tu dia boleh selesa lah untuk awak bergerak. Kalau dia gunakan contoh tayar daripada kayu, susahlah sebab keras kan. Jadi nanti awak rasa gegar je awak naik kereta. Okay, so kenapa tayar gunakan getah? Supaya getah tu boleh tahan keadaan keras atas jalan raya tu. Sarung tangan getah pula, kenapa guna getah? Supaya mudah masuk dalam tangan awak. Dia kenyal kan? Dia mudahlah masuk dalam tangan. Okey, yang kedua pokok balak. Ini tadi sumber asas tumbuhan Yang kedua pokok balak. Pokok balak hasilkan kayu. Kayu hasilkan apa? Hasilkan almari kayu, hasilkan kerusi kayu. Lagi hasilkan apa lagi? Cuba awak buka mikrofon. Hasilkan apa lagi? Awak rasa daripada kayu? Hasilkan kerusi. Kerusi dah ada. Selain daripada Meja. Yes, meja. Lagi? Meja. Lagi apa? Tingkap. Almari. Almari dah ada. Selain daripada almari, kerusi dengan meja. Apa lagi? Pintu. Pandai, pintu. Kemudian kalau awak perasan kat kelas awak tu kan, tingkap punya frame tu pun guna kayu. Kemudian apa lagi? Rak buku. Yes, pandai. Rumah pun ada yang guna kayu. Okay, so itu Kayu. datang daripada kayu balak. Okay, rak buku betul. Alright, seterusnya pokok kapas. Pokok kapas dia bagi apa kat kita? Dia bagi kapas. Apa guna kapas? Kapas tu tak semestinya kapas muka tau. Pokok kapas ni dia hasilkan
kapas yang kita gunakan untuk buat baju, buat tuala. Lagi apa selain daripada baju dengan tuala agak-agak? Lagi apa? Seluar lagi? Bantal. Pandai. Dalam bantal pun ada, kadang-kadang kita guna kapas kan, guna kekabu. Lagi? Sofa. Sofa. Pandai. Okay. Katil. Ya, Korek betul. ingat. Ada banyak yang gunakan kapas ni. Sejadah pun ada. Okey, sejadah pun ada, betul. Okey, kita habis di bahagian sumber asas tumbuh-tumbuhan. Okey, seterusnya sumber asas haiwan. Okey, dia beri dalam ni ada 3 je. Sebenarnya ada banyak lagi haiwan ni. Okey, tapi dia bagi kat awak contoh 3 je. Contoh yang pertama, biri-biri. Biri-biri ni dia hasilkan bulu biri-biri. Bulu biri-biri buat apa? Dia buat topi bulu dengan sweater. Kenapa kena guna bulu biri-biri tapi tak guna, padahal boleh guna kapas kan? Tapi kenapa orang buat sweater guna bulu biri-biri? Kenapa agak-agak? Supaya lembut. Supaya lembut. Okay, kurang panas. Kurang faham. Yes, supaya kita lebih tahan sejuk lah. Keadaan dia lebih, kan bulu bibiri tu kan dia boleh menahan haba daripada keluar. So awak akan sentiasa rasa panas ketika waktu sejuk. Selalunya orang dekat bukan overseas lah, orang dekat luar negara yang keadaan negara dia bersalji, dia akan gunakan sweater yang tebal. Okay, sweater yang tebal ni paling baik memang daripada bulu biri-biri. Okay, seterusnya ialah kulit lembu. Selain daripada untuk dimakan, macam saya memang favourite gila lah kulit lembu ni sebenarnya. Okay, selain daripada boleh makan, kulit lembu ni dia hasilkan kasut kulit dengan sofa kulit. Lagi apa agak-agak awak yang gunakan kulit lembu? Apa lagi selain daripada kasut dengan sofa? Kasut lagi. Apa? Pandai. Handbag. Pandai. Handbag. Bag. Lagi apa? Sejadah. Ada yang guna buat jaket. Jaket kulit. Okay, dia guna jaket kulit pun ada. Okay. Kemudian ada juga yang buat pakaian macam seluar kulit pun ada. Sofa. Jadi sofa dalam teks tu kan. Tali kantin. Ya, ada banyak. Jaket. Ya, pandai. Dompet. Okay. Jaket. Ya, jaket. Betul, jaket kulit. Okay. Tengok seterusnya, kokun sutera. Kokun sutera ni apa? Kokun sutera ni, dia datang daripada ulat sutera. Dia ulat sutera ni adalah sejenis ulat beluncas juga. Tapi ulat beluncas ni dia special tau. Dia hasilkan dia hasilkan dia hasilkan kokun sutera. Kan macam ulat, kan ulat beluncas nak jadi merama-rama, dia kan dari ulat jadi kepompong kan. Okey. Ulat sutera ni kepompong dia tu dia berbuat daripada benang sutera. Kokun ni kita panggil kokun sutera. Kokun sutera ni sangat berharga, sangat mahal walaupun dia datang daripada ulat, tapi dia sangat berharga. Dia menghasilkan kain sutera yang memang harga dia boleh cecah beribu ringgit. Dia hasilkan tali leher sutera, baju sutera. Okey? Ini kalau macam hari tu saya ada orang tanya, Miss dekat Malaysia ni mana nak cari ulat sutera? Ulat sutera ni dia mostly ada selalunya, bukan selalunya lah. Ulat sutera ni ada di negara China. Ulat sutera ni dia makan daun mulberry. Daun kepada buah mulberry. Tahu kan buah mulberry macam kat sekolah tu kan ada banyak kan pokok mulberry yang awak suka makan kan. Ulat sutera itu favorite daun dia. Dia akan makan daun mulberry dan akan hasilkan kokun sutera. Okay. Kokun sutera tu lah yang hasilkan kain sutera. Nampak ni? Nota guru. Nampak ni? Nota guru dia kata kokun ialah kelongsong daripada bebenang seperti sutera yang melindungi larva. Maksud dia sebelum jadi rama-rama dia akan jadi kepompong. So kepompong itulah kokun. Kokun.
Okey, tapi cuma bukan kepompong ulat beluncas biasa awak tengok kat pokok kopi, kat pokok rambutan, bukan. Okey? Nampak terpadam berapa ni? Nampak tak? Tak nampak Dengar suara saya? Dengar. Dengar? Okey, Dengar. saya punya ni terpadam. Dengar. Hai Akil. Sekejap saya punya ni terpadam. Hai Biras. Hai. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan. Ini. Seterusnya tengok muka surat 140. Okey, 143. Tiga. Ya, 143. Sekejap. Saya nak buka dia punya ni, dia punya terpadam tadi saya punya iPad ni. Okey, boleh terus tengok sumber bahan yang berikutnya iaitu apa? Petroleum. Okey, petroleum. Minggu lepas saya dah terangkan petroleum ni dia terhasil daripada haiwan-haiwan purba, terhasil daripada haiwan-haiwan purba dan juga pokok-pokok dulu kala, okey, berjuta-juta tahun dulu. Okey, kita ni petroleum ni bukan terhasil sekarang. Dia dihasilkan dulu-dulu, berjuta tahun dahulu. Jadinya kalau dia habis, memang tak akan ada lagi petroleum dalam dunia ni. Okey. So sumber seterusnya yang penting juga untuk kita iaitu minyak petroleum. Minyak petroleum tu yang macam awak tengok lah, awak isi kat Petronas, isi kat Shell. Okey, itulah dia minyak petroleum. Cuma yang awak tengok dekat Petronas, Shell tu semua itu minyak yang dah diproses. Minyak yang asal memang berwarna hitam. Kita kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil crude oil. Crude oil dalam bahasa Melayu minyak asli lah, minyak asli rasanya. Kalau bahasa Inggeris nama dia crude oil. C-R-U-D-E, crude oil. Okey. Apa yang minyak ni beri kepada kita? Okey, yang pertama dia menghasilkan bahan plastik. Yang mana awak tahu bahan plastik ni digunakan banyak di sekeliling awak. Okey, contohnya beg plastik, botol plastik. Okey, dan juga bahan plastik ni sebenarnya adalah bahan yang bahan palsu lah, bahan yang tak berapa bagus kepada alam. Tak berapa bagus kepada bumi kita sebenarnya lah. Okey, tapi kita terpaksa gunakan juga sebab bahan itu ialah bahan yang murah. Dia merupakan bahan yang murah yang kita mampu beli. Okey, sebab tu kita sentiasa jumpa je bahan plastik ni. Okey, seterusnya kain sintetik. Kain sintetik nak buat apa? Buat baju hujan, buat kemah. Okey, lagi satu, apa kebaikannya plastik dengan kain sintetik ni? Kebaikannya ialah dia kalis air. Sebab itulah awak tengok baju hujan, kemah jadi berbuat daripada kain sintetik atau plastik. Sebab dia kalis air kan. Kalau awak kena hujan ke tak adalah. Jadi kalau hujan turun tak adalah awak terkena hujan. Itu antara kenapa kita gunakan plastik lah. Okay. Kemudian last sekali sumber asas yang keempat. Okay, iaitu batuan. Batuan ni dalam gambar ni terbagi kepada dua. Satu logam, satu lagi tanah. Okay. Logam, contoh logam ialah emas dan kuprum. Actually sebenarnya logam dalam dunia ni banyak sangat. Tapi dalam buku teks ni dia tunjuk dua je lah kan. Nanti tak banyak-banyak agaknya awak pun pening. Jadi dia bagi awak nampak dua je. Yang selalunya awak biasa nampak. Contohnya pertama emas. Mak awak ada emas, nenek ada emas, cikgu-cikgu awak ada yang pakai emas. Okay. Contohnya emas. Yang kedua contohnya ialah kuprum. Kuprum ni ialah besi tau. Awak sebut besi ni ada banyak. Ada kuprum, ada keluli, ada aluminium. Tapi kuprum ni datangnya memang daripada logam asal kuprum. Dia buat apa? Dia buat pertama barang pewter.
Kedua, dia buat duit shilling. Duit shilling awak kata duit shilling emas bukan guna emas pun. Dia guna daripada besi biasa je, kuprum. Okey, seterusnya ialah tanih. Tanih dia beri apa pada awak? Dia bagi dua benda kat dalam ni, dia bagi tanah liat dengan pasir. Okey? Tanah liat dia hasilkan mangkuk seramik dan juga batu bata. Batu bata buat apa kelas agak-agak? Apa kegunaan batu bata? Rumah. Pandai. Batu-batu boleh bina rumah. Betul, okey. Dan sekarang ni batu bata sangatlah mahal. Okey, sangat mahal. Okey, sebab tu harga rumah sekarang sangat mahal sebab benda-benda macam ni dah susah nak dapati sekarang. Okey, seterusnya pasir. Pasir buat apa? Pasir dia buat cermin. Dia buat botol kaca. Awak jangan tak tahu tau sebenarnya kaca ni diperbuat daripada pasir. Mesti tak sangka kan? Kaca dia buat daripada pasir. Tak kisahlah kaca apa pun. Okay? Alright. Cikgu. Yeah. Macam mana pasir dia jadikan kaca? Okey, macam mana pasir dia kaca? Dia melalui proses, adalah macam pasir tu dia pilih, dia kutip kan. And then dia akan kita panggil dikisar lah, diproses dan akhirnya akan menghasilkan kaca. Awak boleh cari dalam YouTube nanti. Okey, macam mana daripada pasir menjadi kaca. Ya, ada orang nak tanya lagi? Saya. Ya. Miss, patutlah kalau cermin tu dia pecah kan, dia ada macam pasir-pasir, macam Sebut-sebut pasir kan? betul lah. Betul. Okey, sebab tu lah cermin kalau pecah dia macam jadi sebut-sebut tu. Sebabnya cermin dia buat daripada pasir. Okey, macam dulu saya dengar dia buat daripada pasir sungai tau. Tapi sebenarnya I'm not sure pasir apa digunakan. Macam yang saya tahu dululah saya belajar kan, dia buat daripada pasir sungai. Mungkin dia ada pelbagai jenis pasir lah untuk menghasilkan pelbagai jenis cermin. Cermin pun ada pelbagai jenis. Ada cermin yang mahal, ada cermin yang murah. Macam cermin mata kan. Dia tak adalah mungkin guna pasir yang biasa mungkin. Mungkin dia guna pasir yang grade dia tinggi. Mungkin. Okey, awak boleh cari dalam YouTube. Kenapa dia tak? Daripada pasir jadi cermin. Okey. Seterusnya kita tengok tajuk kenali sifat bahan. Setiap bahan yang tadi saya dah terangkan tu kan, ada sifat-sifat dia yang tertentu. Okey? Sifat-sifat bahan. Kita akan tengok YouTube kejap. Dia akan terangkan mini sekejap Sumber asal bahan, sifat bahan. Sekejap saya akan share screen. Sekejap ada iklan pula. Iklan pula, skip. Sekejap Okey, saya share screen sekarang. Okey, awak tengok YouTube ni tentang sifat bahan. Okey, dengar baik-baik, jangan main stiker. Dengar baik. Dalam buku teks tak ada. Dalam buku teks dia suruh kita buat eksperimen tapi tak sempat kan. So dengar baik-baik. Cikgu, apakah sifat-sifat bahannya, cikgu? Sifat bahan ada 6. Yang pertama ialah menyerap air dan kalis air. Contoh objek yang menyerap air ialah mop, tuala dan span. Bahan seperti kain dan kertas juga dapat menyerap air. Murid-murid, sekiranya tuala tidak menyerap air, cuba kamu bayangkan, lepas kita mandi macam mana kita nak lap badan kita? Okey, saya terangkan Sifat bahan yang pertama menyerap air dan juga kalis air. Macam dibagi dalam gambar tu kan, contohnya seperti span, seperti kapas, seperti kain kan. Okey, so sifat bahan
pertama menyerap air dan kalis air. Macam tadi kalau tengok tu kan, macam span, macam kain, itu ialah bahan yang menyerap air. Okey, kalau awak tengok yang sebelah kanan dia, bahan kalis air. Kalis air tu apa kalis air? Cuba siapa-siapa jawab. Apa maksud kalis air? Apa Yang maksud? dia kali air Derap air. derap air dia tak. Derap air. Derap air. Okey, semua betul. Okey, maksud kalis air tu betul, semua betul. Maksud kalis air ialah bahan tersebut air tak boleh tembus, tidak boleh ditembusi oleh air. Macam awak tengok dalam gambar ni kan, yang kalis air dibuat daripada petroleum tadi, dibuat daripada bahan sintetik, dibuat daripada plastik. Okey, kita teruskan tengok video. Okey, saya play. Kan? Contoh objek yang tidak menyerap air ialah payung, kemah dan baju hujan. Bahan seperti plastik, kaca, getah dan logam tidak dapat menyerap air. Sekiranya payung tidak kalis air, maka kita akan basah terkena air hujan. Ish. Sifat bahan yang kedua adalah terapung dan tenggelam. Contoh objek. Okey, ini sifat bahan yang kedua, iaitu ada bahan yang terapung, ada juga bahan yang tenggelam. Apa guna bahan terapung tu? Mungkin untuk buat sampan, atau mungkin bahan tersebut digunakan untuk yang bahan terapung selalunya ringan kan? Digunakan untuk macam penutup botol, untuk buat bola kan? Okey, satu lagi bahan tenggelam. Bahan tenggelam ni bahan logam dan juga batu bata. Okey, awak boleh teruskan, saya teruskan dengarkan YouTube ni. Yang terapung ialah bola, botol plastik dan gabus. Bahan seperti plastik dan getah terapung di atas permukaan air. Contoh objek yang tenggelam ialah kunci, batu bata, guli dan duit shilling. Sifat bahan yang ketiga adalah kekenyalan. Kekenyalan bahan merupakan keadaan sesuatu bahan yang dapat kembali ke bentuk asal selepas diregang atau dimampatkan. Okey, sifat bahan yang ketiga ialah kekenyalan. Kekenyalan yang gagak dibuat daripada apa kelas? Kekenyalan Getah. Pandai daripada getah. Macam kan ada apa? Betul. Ada belon, ada sarung tangan getah, ada getah tempe. Kau suka getah tempe kan? Okey, itu semua adalah bahan yang sifat dia kenyal. Okey, dibuat daripada getah. Itu sifat bahan yang ketiga. Kan? Bahan seperti getah mempunyai sifat kenyal, manakala kayu, logam, plastik dan kaca tidak mempunyai sifat kenyal. Sifat bahan yang keempat adalah mengalirkan arus elektrik. Konduktor elektrik ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik. Bahan seperti logam dapat mengalirkan arus elektrik. Penebat elektrik ialah bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Okey, sifat bahan yang keempat. Dia sama ada boleh mengalirkan arus elektrik atau tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Saya pernah ajar awak dulu tentang dua jenis sifat yang berkaitan dengan arus elektrik ni. Yang pertama ialah konduktor elektrik. Okey, konduktor elektrik ni ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik. Selalunya dibuat daripada bahan logam. Okey. Kedua ialah penebat elektrik. Penebat elektrik ni selalunya macam kayu, plastik, apa-apalah. Selain daripada logam adalah penebat elektrik. Okey. Okey, kita teruskan. Ingat ni tahu dua sifat yang berkaitan dengan elektrik. Konduktor elektrik dengan penebat elektrik. Okey, Miss. Bahan seperti kayu, plastik,
kaca dan kulit tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Contoh objek yang dapat mengalirkan arus elektrik adalah kunci dan paku. Sifat bahan yang kelima adalah mengalirkan haba. Konduktor haba ialah bahan yang membenarkan haba mengalir melaluinya dengan baik dan cepat. Bahan seperti logam merupakan konduktor haba. Penebat haba ialah bahan yang tidak membenarkan haba mengalir melaluinya. Okey. Sifat bahan kelima ialah mengalirkan haba. Tadi awak dengar tentang konduktor elektrik, penebat elektrik. Haba pun sama. Ada konduktor haba iaitu bahan yang membenarkan haba untuk melaluinya. Selalunya logam lah. Okey, macam contoh kuali. Kenapa awak masak guna kuali? Sebab kuali tu, logam tu dia boleh menyerap haba ataupun streka kan. Kita gunakan besi kan sebab dia boleh mengalirkan haba. Dia adalah konduktor haba. Okey, satu lagi ialah penebat haba. Penebat haba ni apa? Penebat haba ni ialah bahan yang tidak membenarkan haba untuk melaluinya. Seperti kayu ataupun kulit ataupun getah. Sebab itu awak tengok kalau kuali mak awak ke periuk kan, pemegang dia selalunya diperbuat daripada plastik. Tak plastik pun kayu. Tak kayu pun getah. Sebab apa? Supaya awak boleh pegang. Sebab dia kena penebat haba kat situ. Kalau kat situ guna besi juga yang memang kalau mak kau masak tak boleh pegang lah kuali tu. Lepas tu kalau awak perasan kan kalau mak awak masak kan, apa kali kena pakai kain tuala. Sebab apa? Sebab kain tuala tu adalah penebat haba. Okey, kita teruskan sikit lagi. Lepas tu kita main game sikit lagi. Bahan seperti plastik, kayu, kulit dan getah merupakan penebat haba. Murid-murid, peralatan memasak dan setereka yang menggunakan konsep konduktor dan penebat haba. Ni macam ni kan, tengok gambar kan. Bila bentuk macam frying pan kuali kan, pemegang dia mesti penebat haba. Okey, pemegang dia mesti penebat haba. Tak mungkin pemegang dia besi. Sebab apa? Supaya mudah untuk awak pegang. Tak panas. Okey? Alright, kita tengok sikit lagi. Sifat bahan yang terakhir adalah kebolehan penembusan cahaya. Bahan luksina ialah bahan yang membenarkan cahaya menembusinya. Contohnya cermin kereta dan cermin mata. Bahan lut cahaya ialah bahan yang membenarkan sebahagian cahaya menembusinya. Contohnya ialah kertas surih, kain kasar dan plastik berwarna. Bahan legap ialah bahan yang tidak membenarkan cahaya menembusinya. Okey. Ni sifat bahan. Rasa awak dah belajar kan sifat bahan kan? Ada lut sinar, lut cahaya dengan legap. Awak dah belajar kan? Dah. Ingat lagi kan? Lut sinar tu adalah bahan yang memang nampak. Boleh terus nampak. Memang jernih. Boleh nampak terus. Kalau lut cahaya, dia nampak sama-sama je. Macam kaca tingkap bilik sains. Bilik sains kan ada tingkap kan. Kaca tingkap tu kan macam sama-sama je. Tak nampak sangat kat belah luar. Okey, last sekali sifat bahan legap. Legap memang tak nampak terus lah. Memang dia block terus pemandangan. Okey. So, setakat ini boleh faham ke tak? Boleh. Okey, tadi kita sebelum kita masuk tak ulang lah. Ada 4 jenis bahan. Okey, ada 4 jenis sumber bahan iaitu daripada sumber apa kalau ingat lagi? Daripada sumber apa kalau ingat lagi? Sumber yang pertama tumbuhan. Kan? Tumbuhan. Yang kedua Haiwan. yes. Yang kedua haiwan. Yang ketiga Petroleum. yang ketiga petroleum. Yang terakhir yang keempat
Batu. Anda yang keempat batuan. Okey, kemudian tadi awak dah go through kan sifat-sifat bahan. Awak dalam skrin awak ni ataupun dalam surat muka surat 153 ada kat sini. Sifat bahan ada menyerap air dan kalis air, ada terapung dan tenggelam. Okey, ada juga mengalirkan arus elektrik, mengalirkan arus elektrik, konduktor dengan penebat elektrik. Okey, kebolehan penembusan cahaya. Tadi itulah 3 itulah, lut sinar, lut cahaya, legap. Kemudian kebolehan mengalirkan haba dengan tak boleh mengalirkan haba, konduktor haba dengan penebat haba, dan last sekali sifat kekenyalan. Ini semua adalah sifat-sifat bahan. Okey. Semua orang pergi cari dekat in-call message. Saya akan letak link untuk quizzes kat situ. Jumpa tak in-call message? Dah jumpa. Cari kat mana in-call message, cari. Nama dia in-call message. Dia Saya macam akan letak mana link. tanda untuk tanya tu? Untuk bercakap macam dia message, kita type message. Saya letak link kat situ, tekan link tu kita akan masuk quizzes. Dah masuk ni. Okey, dah masuk. Tunggu. Dah masuk, tunggu. Miss. Ya, kalau dah masuk tekan apa? Tekan link tu. Dah habis. Satu je kan? Ya, satu je. Tekan. Apa? Link dia sama je. Saya bagi banyak kali tapi link dia sama je. Dah. Baru 5 orang ni. Mana yang lain? Jumpa tak? Cari in call message. Jom. Cari. Saya ada letak link kat situ. Ni ke? Yang mana? Saya ada letak link dekat in call message. Cari. Yang mana? Ada dekat bawah tu macam untuk awak chat dengan semua orang untuk chat. Miss jumpa lagi. Miss tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Ada tu dekat chat tu untuk chat. Kat tepi nampak Faika kata kat tepi. Kat tepi Faika. Masuk dekat. Masuk dekat. Tekan link. Ada link, saya ada bagi link kat sini. Masuk link. Jumpa tak? Tak jumpa Miss. Tak jumpa. Mana nak letak mana nak bagi. Awak tak pun awak type. Yang senang sini je. Ni ke? Ya. Dekat ni kan saya akan bagi link. Nampak ni ada link. Awak masuk kat link tu. Quizzes.com join. Nama saya ada Miss. Ya. Ada 12 orang. Ada Ibar, Haikal, Maira, Firas, Bitulan, Aira, Hasha, Daniel, Akil, Syafira, Faika, Dalili. Cari. Ada dekat tepi tu, dekat chat tu. Cuba orang lain beritahu kat mana yang boleh masuk tu, cuba cakap lah handphone awak kat mana, belah mana. Dia dekat bahagian chat tu, ada je bahagian chat. Dekat dalam chat. Dia macam tanda untuk tolong. Biru. tu lah. Yes. Tolong kawan awak yang lain, tolong. Dia ada warna biru. Kita boleh nampak message. Tapi Ya. dekat situ macam ada tanda untuk tanya. Miss dah jumpa Miss. Bila tekan nanti Terima kasih masuk, yang tolong saya pakai laptop. biru punya tu. Tekan warna biru Faridin. Nampak tu, siapa tolong tu Firas Tekan warna biru Faridin. Okey, tekan warna biru. Lepas tu nanti dia minta nama, masukkan nama awak tau, jangan masuk nama bukan. Yang mana Miss? Jumpa lagi Dah tak? Yang jumpa lain ke? belum? Dia pakai laptop, saya tak tahu awak punya macam mana. Itulah mereka dari Lily ni ya.
Daniel, Faika, Fira, Yang lain? Fiona, Irina, Boleh tak? Yang tak boleh siapa tu yang tak boleh? Mas, Saya. Ernie, Siapa saya tu? Saya. Siapa sebut nama? Hai Myron, Daniel. Hai. Daniel tak dapat ke Daniel? Saya dapat. Akil, Saya dapat. Ida, Tu Faika kata kat tepi, lepas tu tengok kat bawah. Tolong siapa lagi yang pakai handphone? Kat mana nak tengok? Gilbert pun masuk anak tulisan ni. Ada Farish, Mia, Ernie, Fiona, Mas Emilia, Mia, Ibad, Haika, Myra, Firas, Bitula, Aira, Hasha, Daniel, Akil, Syafira, Faika, Dalili. Dah boleh mula sekarang ke? Boleh mula ke? Dah, Miss. Dah. Dah. Okey, 1, 2, 3. Kau pegang buku. Layar kereta dibuat daripada getah. Berada ia bersifat apa? Tadi saya. Apa? Kenapa? Ibad yang pertama. Kalahkan Ibad. Okey, kita tengok soalan dia. Tayar kereta dibuat daripada getah. Okey, dibuat daripada getah kerana apa? Kerana dia kenyal lah kelas. Kerana dia kenyal. Kenyal. Betul lah. Kerana dia kenyal. Tadi kan saya cakap kerana apa guna getah? Sebab supaya dia kenyal. Supaya dia boleh duduk atas jalan raya tu dia lebih selesa atas jalan raya. Okay, next question. Semua objek di bawah menenggelamkan apabila Semua objek di bawah tenggelam bila dimasukkan dalam air. Kecuali apa? Apa yang tak tenggelam? Semua objek di bawah tenggelam apabila masuk dalam air kecuali. Jangan sebut, diam-diam je. Syafira boleh jawab tak? Masa tinggal 5 saat, ada masa tau. Okay, time's up. Yes, betul. Kecuali apa jawapan dia? Plastik. Ya, kecuali plastik. Dalili pertama, Ibad kedua, Fiona ketiga. Kecuali plastik. Dia yang salah juga. Dia jawab duit shilling kan tenggelam. Sebuah kemah untuk pertemuan yang menyerah air. Sebuah kemah untuk perkemahan menggunakan kain nilon sebagai bahan buatannya. Apakah nilon digunakan sebagai bahan dalam pembuatan kemah? Kenapa? Ingat tadi saya dah beritahu kenapa kita guna sintetik. Kita guna plastik, kita gunakan sintetik. Kenapa? Saat. Yes, betul. Okay, betul. Betul. Okey, bagus. Yang betul bagus. Siapa pertama? Masih Dalili lagi. Okey, tengok jawapan dia. Jawapan dia apa? Kerana kalis air. Kan kita nak buat kemah. Kemah kan kena kalis air. Bayangkan kemah tu tak kalis air. Awak tidur dalam kemah, hujan malam. Kalau kemah tu bukan kalis air nanti basah. Titisan air tu boleh masuk kat kemah. Ya, pandai. Kalau hujan tak ke kau basah dalam kemah tu? Okay, next question. Yang tekan 3 sumber asas bahan. Takkan tak ingat. Tadi dah cakap kan. Ya. Senang sangat ni. Ada yang salah jawab ni. No, masalah. 3 sumber asas. Kena tekan 3 lah. Kena tekan apa? Tumbuh-tumbuhan Katanya tekan 3 sumber asas bahan. Awak kena tekan tumbuh-tumbuhan,
Batuan dengan Kan 3 sumber asas haiwan. bahan. Okay, next question. Tekan sumber asas bagi bahan getah. Trillium. Tekan sumber asas bagi bahan getah. Alah, senang. Okay, laju Kak Ika jawab. Dah. Tumbuhan kan? Aduh. Tekan sumber asas bagi bahan getah. Apa? Tujuh saat, 6 saat, 5, 4, 3, 2. Yes, betul. Ayah. Ibat pertama, kedua, akil. Okey, soalan dia apa? Nyatakan sumber asas bagi bahan getah. Jawapannya apa, kelas? Tumbuh-tumbuhan. Ya, jawapannya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kan dia menghasilkan pokok getah. Jadi getah tu datang daripada pokok getah. Maka tumbuh-tumbuhan lah jawapannya. Koma. Teruskan. Namakan sumber asas bagi bahan logam. Ni takkan tak ingat. Bahan logam daripada mana? Tumbuhan ke, haiwan ke, petroleum ke, batuan. Ingat balik. Lapan saat, 7 saat, 6, 3, 2, 1. Okay, time's up. Okay, apa jawapan dia? Akil, tempat pertama. Jawapan dia apa? Mestilah? Batuan. Ya, batuan. Batuan lah jawapannya. Okay, teruskan. Namakan objek yang terbuat daripada sumber asas tumbuhan. Namakan objek yang terbuat daripada sumber asas tumbuhan apa dia? Ayar ke, kasut kulit ke, baju ke, kemah ke? Awak boleh tekan 2 jawapan ni. Kulit, baju. Boleh tekan 2 jawapan. Tinggal 2 saat, 1 saat. Lah, Betul. apa jawapannya? Jawapannya? Dengan baju. Jawapannya kapas dengan Mana dia kapal? jawapan dia jawapan dia baju dengan tayar. Kan saya kata tadi boleh tekan 2 jawapan. Lah, Tekan 2 jawapan. dua. Okey, baju dan Cakap juga satu aja. tayar. Siapa suruh tekan 1 aja? Kan tadi saya dah sebut tekan 2. Dia tekan 1. Tekan 2 lah kalau jawapannya 2. Kita ada kasih hari. Objek ini berbuat daripada dah senang sangat. Senang sangat. Apa salah tak tahulah. Dah, saya dah jawab dah. Dah, okey, bagus. Cikgu, Ya, dia sampai soalan sampai berapa ni? 15. 11. 15. Sekarang dah nombor berapa dah? Nanti saya beritahu, saya tak perasan. Okey, jawapan dia Tengok. Kain sinetik dan kain garis air. Yes, kain sintetik sebab dia kalis air. Okey, kain sintetik dan kalis air. Okey, bagus. Ramai jawab betul. Ada yang jawab getah. Siapa jawab getah pula? Datang mana pula payung daripada getah? Punyalah berat daripada getah. Okey, next. Nyatakan bahagian haiwan ini Ketika bahagian haiwan ini yang digunakan untuk membuat dompet wanita dan tertinggal lelaki. Senang gila. Ingat. dah. Tu gambar dia bagi gambar kat awak dah. Mana buaya ada bulu? Takkan ada bulu kan? Sekarang soalan ke-9. Siapa tanya tadi soalan ke-9 tadi? 5 saat. 4, 3, 2, 2, 1. 1. Yep. Yes. Betul. Jawapannya apa? Kulit.
Jawapannya kulit. Okey, jawapannya kulit le. Ada jawab bulu ke? Tengok sikit. Ada jawab bulu juga. Buaya kan? Buaya ada bulu ke? Tak ada. Habis tu Tak siapa ada. dia jawab bulu ni ha? Okey, next. Soalan ke-10. Jadi kamu semua bahan ni baju Berdiri panas. merupakan sumber asas haiwan untuk jadikan sebuah bahan. Kecuali tau. Kecuali. No! Salah. Tidak, jangan. Ayo, salah tekan kan? Itulah kawan kabut. Tidak. Kecuali. Baca baik. So, kalau keluar periksa soalan kecuali macam mana? Kecuali. Alah senang sangat soalan ni. Kalau salah tak tahulah. Ayah. Betul. Ayah. Betul. Allah. Jawapan dia apa? Jawapan dia tayar lah kan. Siapa salah tu? Firas Firas ni kelang kabut. Omar salah cikgu. Kelang kabut kau apa. Okey, teruskan soalan seterusnya. Madam. Ini Getah perbuatan saya kereta tapak kasut dan pemadam dibuat daripada tumbuhan ini. Apa dia? Cikgu, apa maksud dia dekat soalan ni? Nanti saya terangkan. Getah tayar kereta tapak kasut dan pemadam dibuat daripada tumbuhan ini. Saya akan terangkan sekejap lagi. Oh, betul. Okey, betul. Alhamdulillah. Belasan betul Aku tak tahu lagi Saya mantap je cikgu, getah jawapannya. Okey. Saya akan terangkan. Okey, kita berhenti sekejap kat sini soalan ni. Sabar semua orang dengar je, buka telinga. Dia kata getah, tayar kereta, tapak kasut dan pemadam dibuat daripada tumbuhan ini. Getah, tayar kereta. Dibuat daripada apa? Getah. Daripada getah. Gambar yang mana? Gambar yang kedua tu saya kata awak mesti tak pernah tengok kan pokok getah. Pokok getah tu gambar yang kedua yang ada cawan tu. Omar pernah pergi jalan-jalan. Ha. Waktu pergi jauh-jauh kan nampak getah. Ha, itulah kata awak tak pernah tengok getah kan. Nantilah. Sila bila dua jauh pancing betul. Boleh Dia terapung. tunjuk kat awak YouTube sebenarnya getah ni. Yang bekas sifat bahan bagi objek di atas. Sila pilih dua jawapan yang betul. Dia mengalir arus elektrik. Ha, pilih dua tau. Kelas. Pilih dua jawapan yang betul. Dua. Jawapannya tidak Dua. menyerap air dengan boleh terapung. Janganlah beritahu. Dua tau. Tekan dua jawapan. Lah, Nak legging. Dua jawapan. habis tu betul lah tu tidak menyerap air. Ha, betul lah. Tidak menyerap air, betul? Jawapan dia Boleh tidak terapung. menyerap air dengan boleh terapung. Siapalah yang pilih boleh mengalirkan haba tu botol kan? Mengalirkan haba Cikgu. ke? Ya. Saya dah pilih tidak boleh menyerap air dengan boleh terapung, tapi kenapa jawapan salah? Ya ke? Kenapa salah? Awak salah tekan tadi kot. Apakah sifat pelampung? Apakah sifat pelampung? Apa sifat pelampung? Allah senang sangat. Dia kalau salah tak tahulah. Kalau saya salah, saya cek jawapan nanti. Ini kuis ni saya boleh cek jawapan tau. Awak jawab apa? Apa salah siap dia. Senang sangat soalannya. Apa? Yes. Yes. Senang. Siapa salah? Geram aku. Tengok sikit ada yang salah ke? Tengok sikit. Ada Cikgu. yang salah. Apa? Omar dah nombor berapa dah sekarang? 13. Nombor 13. Lah. Nombor 13. Okay, next. Sumber asal bahan bagi kertas, tisu dan pensel adalah berasal daripada Okay, sumber asas bahan bagi kertas tisu dan pensel adalah berasal daripada tisu kot. Senang ya, tisu dan pensel. Pensel dibuat daripada apa? Pensel kan dibuat daripada kayu kan? Jadi apa? Aduh senangnya. Senang sangat. Tolong betul. Kalau betul. Tapi Yes, betul. Betul. betul tak? Betul. Ibat pertama.
Miss, korang dengan Ibad pun kalah. Ya Allah, Miss. Ibad terbaik Ibad. Miss, Okey, saya nombor tumbuh lah berapa? jawapan dia. Tumbuhan. Miss, Tumbuhan. Umar dah Ya. Umar dah nombor berapa? Okey, last, soalan last, 15. Antara berikut bahan Antara berikut yang manakah dihasilkan daripada bahan sama seperti objek di atas? Itu apa? Logam kan? Dia dapat. Diam. Senang sangat kot senangnya soalan. Ini kalau Senang tengok ke? masuk macam ni, Sama. orang semua dapat A. Senang soalan dia. Min. Tamat. Mantap. Yeay. Kuali. Jawapannya apa? Banyak apa? Kuali. Kuali lah. Kan besi tu paku tu. Takkanlah Kenapa jawab ni. kuali? Masalahnya kenapa jawapan salah? Siapa? Umar jawab kuali. Tapi jawapan salah. Awak salah tekan kot Umar. Umar betul lah tekannya. Yang lain betul tak yang lain? Betul. Yang lain betul. Takut Umar salah tekan ke? Okey. Dah. Umar dah betul-betul tekan ni dah. Ya ke? Alahai. Sorry Umar. Agaknya handphone awak tadi agaknya lagging kot. Internet tak okey. Dia kadang-kadang lagging. Ya, dia ingat salah. Apa dah Umar ni? Tak apa. Okey, tengok. Dia pusing-pusing sekejap. Tengok siapa. Nombor 1. Nombor 1. Ibad. Nombor 2. Akil. 3. Fiona. Okey. Alright. So, maka dengan itu, ni nanti saya boleh tengok tau. Saya kalau awak tengok ni kan, saya boleh tengok tau awak jawapan awak nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 jawab ke tak, semua saya boleh tengok. Ni ada Mana Umar? Umar. Miss, Ya. mana saya Miss? Tu. Ada Miss. banyak. 7. Ya. Miss, saya nombor berapa Miss? Saya apa tu? Saya jawab Tengok. 6. Boleh nampak. Berapa Miss, salah saya nampak. nombor berapa? Paling Yeah, baik Ibad 7. 13 per 15. Akil 12 per 15. Nampak ni. Okey. So semua orang boleh buka kamera. Kita ambil gambar macam biasa. Buka kamera. Yes. Ambil gambar. Suka Emma. Oma adalah. Ambil gambar. Bukan. Ambil gambar. Okay dah. Saya bagi 1 minit yang perempuan ambil tudung ke, pakai makeup ke, apa ke. Yang perempuan. 1 minit. Okay, buka kamera. Alah cantiknya semua orang. Biasanya. Okay dah. Saya ambil gambar tau. So, Dah ambil. siapa yang belum buka tu? Ada yang belum buka ke? Okay, kita bagi dia satu. Terbalik nampak tu si Haikal. Haikal terbalik. Haikal tu balik. Haikal kita balik. Okay. 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. Love. Ni love. Okay, 1, 2, 3. Okay dah. Okay korang, so baiklah malam ni. Kita jumpa esok. Okay, bye semua. Terima kasih kerana datang. Bye. Bye-bye. Bye semua. Bye.